Walaupun korang dah gantung aku nanti, aku tak akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia ya. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Mana yang tanya tu cerita betul ke cerita tak ni? Saya jawab satu je, hanya Allah yang maha mengetahui. Dan marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum kita nak mulakan, kita berdoalah dulu sikit ya. Pada Allah SWT, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa, malah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, untuk kisah seram Malaysia pada kali ini, apa yang saya nak ceritakan adalah berdasarkan ataupun daripada buku yang baru sekali saya beli. Kalau nak tahu buku apa, boleh tengok dekat community. Itulah buku yang paling baru sekali yang saya beli dan saya harap korang enjoy. Sebab terlalu banyak dan cerita-cerita daripada penjara Pudu ni agak mengundang kemarahan daripada keluarga. Jadi, saya harap anda enjoy lah dengan kisah ni. Okey, cerita dia yang pertama ni saya nak ceritakan, cerita dia agak panjang. Jadinya saya keratkan kepada 3 bahagian. Tajuk dia Mak Cun. Dan Mak Cun ni ada pembela hantu raya lah. Okey, Joriah Matsum, juga dipanggil sebagai Kak Yah, oleh mereka-mereka yang mengenali lah, dia ni bekerja sebagai warden penjara. Okey, berpangkat sarjan dan ditugaskan di bahagian bilik akhir. Perempuan punya bilik akhir lah ya. Sebab perempuan Joriah tadi tu, Kak Yah ni, pada tahun 70-an gitu. Dia bersara setelah berkhidmat selama 32 tahun dan mempunyai banyak pengalaman bertemu dengan hantu semasa bertugas pada waktu malam. Dia ni sudah berkali-kali ditolak, ditampar, dicakar oleh makhluk-makhluk halus dekat blok tersebut yang terdiri daripada 10 buah sel yang dibina berderet-deret. Dan sel terakhir hanya 6 kaki je daripada pintu bilik gantung dan 6 kaki lagi daripada tali gantung. Banduan yang dihukum gantung ni hanya mengambil masa 15 saat je untuk berjalan daripada pintu sel banduan yang terakhir ni ke pintu perangkap. Kenapa panggil perangkap? Sebab perangkap tu tempat yang kita berdiri dekat atas, orang kata sebelum nak kena gantung tu, berdiri, bawah dia tu macam ada level, ada pintu, latch macam tu. Bila kita berdiri atas dia, bila sampai masa dia akan buka gini. Jadi kaki kita terus tergantung lah. Okey, kita sambung cerita Dan di situ, tali gantung akan dilihat pada leher banduan tersebut. Apabila tiba di pelantar, kepalanya akan ditutup dengan sarung dan lehernya akan dijerat. Tali yang diikat simpul yang boleh diperketat. Dia akan, apabila kita tarik lah tali tu, untuk menggantung banduan yang betul-betul berada di atas kepala tu, tali tu akan diturunkan. Macam tu, agar boleh dililitkan ke lehernya. Dan lilitan ni akan diperketat dengan menggunakan pengancing yang dibuat daripada tembaga. Itu adalah sedikit orang kata penerangan tentang macam mana tali gantung tu, macam mana dijalankan, gitulah. Sebaik saja menerima arahan daripada penguasa penjara, tukang gantung akan menarik tuil perangkap tu. Dan yang seterusnya akan terbuka dengan bunyi yang sangat kuat. Bila dia terbuka, bang, bunyi dia macam tu. Dan banduan tu akan jatuh ke dalam lubang dengan kepalanya tergantung pada tali. Dan banyak yang masih tergantung ni
akan diturunkan selepas saja sejam oleh pembantu-pembantu tukang gantung tau. Dan ia akan diletakkan di atas troli untuk diperiksa dan disahkan kematiannya oleh doktor. Siasatan coroner akan dilakukan dan keputusannya diumumkan oleh seorang magistrate yang akan turut hadir pada hari si banduan ni dikenakan hukuman terlejar gantung. Yang tadi tu adalah sedikit bagaimana cara ataupun hukuman gantung ni dijalankan. Jadi harap anda masih stay tune lagi. Jangan boring. Okey, saya nak sambung pada kisah yang kedua ataupun cerita pasal tajuk asal kita tadi, Haricun binti Jamri ya. Okey, Haricun binti Jamri ni yang digelar sebagai Mak Chun, dia ni bekerja sebagai bidan kampung tau. Dia dikenakan hukuman gantung atas tuduhan membunuh bayi yang baru lahir dan bersabit kesalahan membunuh seorang lelaki berpangkat datuk yang terbabit dalam skim cepat kaya ya. Mak Chun juga, dia ni seorang janda yang cantik tau. Berumur lewat 40-an gitu dan bertugas sebagai bidan di sebuah hospital. Sebelumnya dia dibuang kerja kerana cuai ataupun kecuaian dia dan kerana menyebabkan seorang pesakit yang tidak mahu mengandung anak di luar nikah mengalami keguguran. Nah, setelah Mak Chun ni dibuang kerja, Mak Chun pula menyewa sebuah rumah di kawasan kampung yang terletak tidak jauh daripada bandar, di mana dia juga kat situ bertugas sebagai orang kata bidan kampung lah kat situ. Orang kata dia bekerja mengambil upah, orang kata menggugurkan atau menyambut kelahiran gitulah lebih kurang yalah tugas-tugas bidan kampung. Okay. Kabar angin mula menular bahawa Mak Chun ni sanggup menggugurkan kandungan mereka-mereka yang terlanjur. Mungkin sebab zaman tahun 70-an dulu tak ramai dia tak ada abortion clinic macam sekarang ni kan. Jadi bila ada seseorang yang sanggup nak buat benda-benda macam ni, jadi dia ni mungkin akan bikin popular lah orang akan ramai cari dia. Macam tu lah. Saya tak pastilah ramai ke tak terlanjur tahun 70-an dulu kan. Sebab waktu tu saya pun belum hidup lagi. Jadi dengan mengenakan bayaran lah, of course lah, buat benda-benda macam ni mesti ada kenakan bayaran yang agak tinggi. Walaupun menjadi bidan, dalam masa yang sama Mak Chun ni secara diam-diam juga melakukan pengguguran secara haram. Yelah, of course macam saya cakap tadi lah. Dan setelah beberapa tahun bergelumang dengan kejahatan itu, dia pula cuba orang kata nak masuk lagi satu pada yang lebih ekstrim. Dia menuntut ilmu hitam pula. Dan dia ni menjadi bomoh. Dia pula ada membela satu ekor hantu raya. Lebih kurang macam tu lah cerita dia kan, untuk membantunya melakukan kerja-kerja gelapnya itu. Dan dia ni bukan sekadar menyediakan ubat jamu untuk wanita yang baru-baru bersalin ni kan, malah juga menyediakan ubat pengasih untuk mereka yang mahu menggunakannya terhadap kekasih isteri ataupun suami. Dan dia ni juga boleh menyediakan jampi mentera agar perempuan kelihatan cantik ataupun hodoh. Maksudnya kalau kita nak rasa cantik boleh jumpa dia. Dia boleh tolong. Kalau kita nak buat orang lain nampak hodoh pun boleh jumpa dia. Segala-gala lah dia boleh buat kan. Ini semua adalah tipu daya syaitan sahabat-sahabat kita. Jadi mintalah kita jauhkan diri kita, ataupun kalau boleh jangan langsung ada kena-mengena dengan orang-orang yang begini. Sebab kita tak tahu tau. Ialah manusia, dia ada hati, dia ada perasaan. Takut-takut kita silap-silap kata, tiba-tiba dia santaunya kita dah jadi satu cerita lain pula nanti kan. Lagi panjang cerita. Jadi saya sambung cerita Dan Mak Chun ni juga menyediakan tangkal pelaris untuk mereka yang nak berjaya dalam perniagaan, ataupun untuk yang memperoleh kenaikan pangkat gelaran, ataupun nak menjatuhkan perniagaan ataupun perusahaan orang lain. Jadi Mak Chun ni membela rantu raya yang sanggup melakukannya apa sahaja yang disuruh oleh tuan dia ni lah.
hantu ni diberikan makanan hantu, biasalah, of course, darah binatang, darah daripada janin-janin yang digugurkan oleh Mak Chun ni, dan hantu raya ni pula boleh menjelma sebagai tuannya. Mengikut cerita di sinilah, ataupun orang lain, ataupun boleh jadi binatang, boleh jadi tumbuh-tumbuhan, atau apa-apa sahaja, dan ianya boleh masuk ke dalam diri seseorang dan merasuknya. Jadi Mak Chun ni menjadi terkenal tau, bukan sahaja jadi terkenal di kalangan penduduk kampung dia, tetapi juga di kalangan orang-orang ternama di bandar dan di kota raya. Mereka ni berduyun-duyun datang ke rumahnya untuk mendapatkan rawatan pelbagai jenis penyakit tadilah, tangkal ataupun penawar yang memberikan kuasa ajaib kepada sesiapa yang menggunakannya. Dan pada satu malam tu, ada seorang yang berpangkat Datuk. Datuk mana ni kan? Tapi ni Datuk tahun 70-an Jangan cari yang Datuk tahun 2023. Tak jumpa nanti. So, Datuk ni terlibat dalam skim cepat kaya. Datuk ni pergilah cari Mak Chun ni dan menawarkan Mak Chun wang sebanyak RM10,000. Kalau pada tahun 70-an dulu, RM10,000 ni memang kira banyak gila lah Dan sekiranya perempuan itu dapat memberikannya tangkal agar skim cepat kaya itu berjaya dan tidak dihalang oleh pihak berkuasa Kalau kata Datuk tu lagi, dia dituduh menggunakan ilmu hitam dan dia juga dituduh terlibat dalam kegiatan melabur wang secara haram oleh pihak berkuasa. Dia dikatakan telah menipu ramai orang kaya maupun orang miskin. Jahat. Tak kira kalau biasa, kalau orang kata scammer, dia tipu orang kaya je. Ni dengan orang miskin sekali dia sapu agar melabur dalam skim cepat kaya itu. Dan itu Datuk tu juga mahu Mak Chun menjadi rakan kongsinya dalam skim ni. Jadi Mak Chun ni disuruh untuk menyimpan wang Datuk tadi tu lah dan melipatkan ganda. Orang kata Datuk ni suruh double ataupun banyakkan duit ni dengan cara menggunakan ilmu hitam lah. Jadi Mak Chun pun okey lah, boleh lah. Mak Chun pun bersetuju, kata dia. Dan dia pun mengambil 2 ikat wang tersebut dan kemudian diletakkannya di bawah katil yang dijaga oleh hantu raja dia lah. Dan malangnya Datuk itu dengan dia punya orang-orang dia ataupun koncung-koncungnya ni diberkas oleh pihak berkuasa ataupun pihak polis kerana dituduh menipu dan memperdayakan orang ramai dalam skim cepat kaya. Segala aset dan wang tunai yang ada pada Datuk ni dirampas. Dan Datuk ni terus jatuh muflis lah dan tidak lagi mendapat sokongan kewangan kerana para pelabur yang bagi dia duit sebelum ni semua dah tak percaya lah, dah kena tangkap kan. So, dan Datuk tu pun dibebaskan dengan diikat jamin, orang kata selepas perbicaraan lah. Dan dia ni bernasib baik tahu kerana pihak berkuasa tidak tahu bahawa dia menyimpan hampir RM1,000,000 pada Mak Chun lah. Duit tu disimpan pada Mak Chun kan. Jadi pada satu malam, dia pun pergi ke rumah Mak Chun ni lah untuk menuntut wang tersebut. Kerana dia perlu membayar pada, orang kata ada hutang dia mungkin lah pada seorang pelanggan dia yang berpangkat lah gitu. Jadi Mak Chun ni sememangnya seorang perempuan yang licik tau. Mak Chun ni tidak mengaku menyimpan wang tu. Dan mereka ni waktu tu malam tu bertengkar sengit lah. Datuk itu akan mengupah orang untuk membunuh Mak Chun sekiranya Mak Chun ni enggan memulangkan wang tersebut. Dan Mak Chun pun, dia ni ialah jenis orang tua ataupun orang berumur. Dia ni pun bukan jenis mudah melatah lah Dengan segera dia pun menggunakan ataupun mendapatkan pertolongan daripada hantu raya dia agar masuk ke dalam dirinya. Dan Mak Chun ni tiba-tiba dia menjelma menjadi sebagai seorang wanita yang cantik, anggun macam tu lah Ni kronologi cerita dia lebih kurang macam tu lah agaknya kan. Yang cantik dan menggoda. Dan dia pun pergi mendapatkan Datuk tu dan menggodanya. Jadi bila Datuk tu tengok, lawa wek ni kan, gitulah kata dia kan. Dia pun terus macam terpukau lah dan mengikut sahaja kemajuan Mak Chun ni tadilah yang telah bertukar menjadi seorang perempuan cantik lah. Dan lelaki ni ataupun Datuk tadi tu rasa macam seronok apabila Mak Chun ni berbisik-bisik kat telinga dia lah. Macam orang kata menggoda lah macam tu kan.
Jadinya seterusnya saya terpaksa sensor sebab dia macam ada adegan yang agak-agak macam 18 SX gitu. Jadi saya terus ke cerita, bukan terus ke cerita lain. Saya potong mana yang saya mampu ya. Dan Mak Chun ni tadi setelah dia bisik kat Datuk tu lah, sambil menarik tangan Datuk ni masuk ke dalam bilik tidur lah. Kat dalam bilik tidur ni adalah tempat di mana konon-kononnya yang Mak Chun ni ada simpankan duit tu. Jadinya lelaki tu pun dalam keadaan ni lah, perempuan tu dengan cantik, dengan seksinya ajak dia masuk ke dalam bilik. Dia dah start fikir macam-macam lah kan. Dah happy sangat lah konon-kononnya. Jadi Mak Chun ni pun memimpin tangannya dan lelaki tu tanpa membantah ya, terus mengikut masuk ke dalam bilik tidur tu. Okey, cerita dalam bilik tu bilik tu kecil dan terdapat sebuah katil kelamin kat situ dan sebuah meja, sebuah almari dan 2 buah kerusi. Dan bilik itu sentiasa diperasap dengan kemenyan ya. Dan tempat itu digunakan oleh Mak Chun untuk menyambut kelahiran bayi, menggugurkan kandungan bayi pun kat situ, dan mengafankan bayi yang telah meninggal untuk dikebumikan. Kat tempat ini juga merupakan adalah bilik tidur ataupun bilik hantu raya dia yang Mak Chun bela ni lah. Tempat hantu raya tu makan pun semualah. Kerja-kerja kotor Mak Chun ni akan buat kat dalam bilik ni. Jadi seterusnya saya kena sensor sehinggalah saya terus sambung ke sini Tiba-tiba lelaki tu terperanjat tau apabila dia melihat Mak Chun tadi yang muka dia sikit punya cantik, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang perempuan yang sangat-sangat bodoh tau. Dengan rambut panjang yang beruban, dengan hidungnya yang bengkok macam tu, gigi dia yang panjang kan, dan tajam, lengkap dengan taring dan darah menitis daripada mulut Mak Chun. Lelaki tu macam waktu tu terkejut besar tau apabila melihat perempuan cantik tu ataupun Mak Chun tu menjadi sangat-sangat hodoh dan berbau busuk seperti bangkai macam tu. Dan dia pun pengsan kerana terlalu terkejut. Dan hantu raya yang ada dalam badan Maksum tu pun menjalankan tugas je lah. Dia orang kata makan darah, gigit leher mangsa tu dan menghisap darahnya sehinggalah Datuk tadi tu pun meninggal. Dan Mak Chun kemudian mengerat mayat Datuk itu menjadi 7 bahagian ya, dan memasukkannya ke dalam guni dan menanamnya ni di belakang dekat tempat kebun pisang tu. Pihak polis membuat siasatan kes orang-orang hilang seperti yang dilaporkan oleh ahli keluarga Datuk tu lah. Dan beberapa bulan kemudian pihak polis mendapat satu petunjuk daripada seorang perempuan yang ternampak Datuk tersebut tu berada kali terakhir di rumah Mak Chun. Ni cerita ni beberapa bulan yang lepas lah, maksudnya perempuan ni cerita balik pada polis tu. Dan perempuan ni pula tak tahu yang lelaki tu hilang ataupun dilaporkan hilang. Sehinggalah pada satu hari perempuan ni terbaca dalam berita kat dalam surat khabar macam tu. Dan bila pihak polis menunjukkan gambar Datuk tu pada wanita yang tadi tu kan, ketika itulah perempuan tu mengaku, ya, inilah lelaki yang saya nampak kali terakhir beberapa bulan lalu berada dekat rumah Mak Chun tu. Dan selepas melakukan siasatan selanjutnya, pihak polis menyerbu ke rumah Mak Chun ni. Dan ketika dia sedang, waktu tu dia sedang menggugurkan kandungan seorang budak perempuan tau, yang tidak mahu anak yang dalam perut ni lah, maksudnya anak tu anak luar nikah lah. Dan budak tu waktu tu mengalami pendarahan yang teruk. Dan segera pula pihak polis terpaksalah menjadi ambulans bawa budak yang tengah berdarah teruk ni pergi ke hospital macam tu. Tapi tak sempat nak buat apa-apa kerana budak perempuan ni meninggal kat sana akibat terlalu banyak pendarahan. Dan waktu tu pula, selepas itu pihak polis menyoal siasat Mak Chun ni dan menggeledah rumah Mak Chun ni. Dan apa yang mereka temui kat sana, 2 ikat wang yang disembunyikan di bawah katil. Dan mereka juga menemui seutas jam tangan lelaki dan dompet yang berisi kad kredit, kad bank dan kad pengenalan, of course, milik Datuk tadilah. Dan Mak Chun ni diberkas dan selepas dia soal siasat oleh pihak polis, dan dia dibawa ke kebun pisang di mana Datuk itu dikebumikan. Dan pada malam itu, pihak polis membawa Mak Chun ke balai polis
untuk direman ataupun untuk ditahan lah keesokan harinya pihak polis mendapat satu arahan daripada mahkamah untuk menggali semula dan mengeluarkan mayat datuk yang telah dikerat-kerat menjadi 7 bahagian itu untuk jadikan bahan bukti ataupun siasatan macam tu. Mereka juga menemui mayat bayi kat sana dan janin. Pihak polis mempunyai bukti yang cukup waktu tu untuk mendakwa Mak Chun atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Setelah menjalani perbicaraan yang panjang, Mak Chun dihukum gantung sampai mati. Dan dia ni meringkuk di penjara, dikurung di sel bilik nombor 4. Bilik akhir lah tu yang dikawal ketat sepanjang masa oleh 2 orang warden perempuan kat situ. Dan Mak Chun waktu tu membuat rayuan terhadap hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Semasa menunggu keputusan yang memakan masa bertahun-tahun lamanya, dia hanya tidur dan makan. Dan apabila berasa bosan dia akan bercerita tentang kisah hidupnya kepada warden-warden yang bertugas. Dia beritahu mereka yang dia ni tak akan mati, kata dia. Walaupun korang dah gantung aku nanti, aku tak akan mati. Lebih kurang macam tu lah ayat Mak Chun Hantu raya yang tadi tu lah sentiasa menemani Mak Chun dekat dalam sel penjara dia tu, di tempat penjara yang Mak Chun tinggal ni. So, oleh sebab itu, ada kalanya warden boleh terdengar tau Mak Chun ni bercakap dengan seseorang. Dan tetapi apabila diperiksa, mereka mendapati tak ada siapa-siapa pun dalam sel tu. Dan Mak Chun ni keseorangan dalam bilik tu. Dan ada kalanya mereka terdengar bunyi bayi menangis dekat sel. Yang didiami oleh perempuan ataupun Mak Chun tu lah. Okey, kita sambung dengan cerita yang seterusnya ni. Berkenaan dengan cerita Mak Chun ni juga. Ni cerita tentang seorang sarjan ataupun warden penjara yang menjaga bilik Mak Chun ni. Yang kali ini kita cerita tentang Sarjan Joriah ataupun dikenali sebagai panggilan, orang kata panggilan mesranya ataupun kawan-kawan rapat dia panggil Sarjan Joriah ni sebagai nama dia Kak Ya. Kak Ya sedang bertugas sebelah malam waktu tu dekat bilik akhir dan dia diberitahu oleh pengawal bahawa Kak Chun ataupun Mak Chun tadi tu lah. Mak Chun ke Kak Chun ke? Mak Chun tu dah cerita TV3 tu kan. Mak Chun kawanku. Salah. Maafkan saya teruskan cerita je lah. Memang tak berbakat nak menyanyi. Jadinya Kak Yah ni diberitahu oleh pegawai-pegawai penjara lain bahawa yang Kak Chun ni dia gemar berpindah-pindah sel tau. Dia kejap kita nampak dia dekat sel 4, kejap dia nampak dia Kak Chun dekat sel 5. Dia ni macam kejap masuk sel 10. Memang macam orang lain macam teruja ataupun betik kan macam tu kan. Okey, kita sambung cerita lagi Dan kadang-kadang diorang ni boleh terdengar tau yang Mak Chun ni bertengkar dengan datuk yang dibunuh oleh dia tu. Para warden sedar tau yang Kak Chun ni semakin tidak waras waktu tu dan sering membebel seorang diri. Macam seorang diri cakap kan, macam orang tak betul kan. Macam tu lah. Dan mungkin dia ni diganggu oleh datuk dan bayi-bayi yang telah dibunuh dia. Dan Kak Yah tak percaya tau cerita-cerita macam ni. Dan dia berkata, mana mungkin Kak Chun boleh berpindah dari sel ke sel-sel yang lain tanpa dibantu oleh sesiapa. Kata Kak Yah ni macam tu lah. Jadi, sewaktu pada malam tu dengan hujan sedang turun dengan lembat dia dekat luar sana dan diiringi dengan guruh dan kilat macam tu. Ruang depan penjara waktu tu terasa macam agak dingin. Dan si Kak Yah ni pergilah menjenguk Mak Chun di sel nombor 4. Mak Chun waktu tu tinggal ataupun dikurung di dalam sel nombor 4 dan dia pun mendapati bahawa perempuan itu sedang lena dekat atas katilnya ataupun tempat tidurnya lah. Dan dia ni pun mulalah buat checking ataupun spot check ke sel-sel yang seterusnya. Dan apabila Kak Yang ni tiba di sel nombor 10 macam tu, dan sekali lagi dia nampak Mak Chun ni
ada dekat sel nombor 10 tu sedang duduk dekat atas katil ataupun dekat tempat baringan tu sambil merenung lantai je di pandang bawah. Dan Kak Yah waktu tu terus rasa cemas lah. Kalau tak silap tadi, masa dia lalu kat sel nombor 4, dia nampak Kak Mak Chun tadi tau. Jadi dia ni pun memanggil. Dia ketukkan grill kan. Mak Chun? Mak Chun? Macam itulah lebih kurang pegawai warden penjara tu panggil kan. Dan dia tanya pada Mak Chun, apa yang kau buat dekat sel nombor 10 ni? Kata dia macam tu kan. Dan siapa pula yang bawa awak pergi sini, kata dia. Dan Mak Chun hanya membisu, tak bercakap. Dan Mak Chun yang dia nampak waktu tu pura-pura macam tak dengar. Dia buat hal dia sendiri. Dia pandang bawah je kan, pandang lantai je macam tu. Dan kepalanya berada di celah kedua-dua belah kaki. Maksudnya macam duduk melutut, duduk mencangkung macam tu. Kepala dia masuk kat tengah-tengah kaki macam tu kan. Sekali lagi Kak Yah panggil dia tau. Mak Chun? Kali ni dia panggil lagi kuat tau. Dan dia pun bertanya dengan soalan yang sama. Dan tiba-tiba Mak Chun mendongak. Macam tu. Dan memandang tepat pada Kak Yah yang hampir-hampir pengsan dah waktu tu. Tiba-tiba waktu tu Mak Chun tu yang ada dekat dalam sel tu tiba-tiba sudah berdiri tercekat kat luar sel. Betul-betul berhadapan. Macam muka ni satu, muka dia Mak Yah dengan muka Mak Chun betul-betul depan macam tu. Wajah Mak Chun waktu tu dengan mata dia besar terbelalak macam tu, merah menyala, rambut dia panjang dengan bergebang-gebang macam tu dan berpakaian putih. Wajah dia tu berkedut-kedut, hidung dia ni panjang dan bengkok dan giginya tajam bertaring, berlumuran darah. Waktu tu Mak Chun yang ada kat situ dah mengilai-ngilai, memang mengilai gila-gila je dengan nyaring dan bergemalah satu penjara tu dengan bunyi hilayan tu. Dan Kak Yah waktu tu dah memang daripada tadi memang dah ketakutan, dia terjerit-jerit dan tiba-tiba dia jatuh ke lantai sampai pingsan dan tidak sedarkan diri lagi. Dan waktu tu ada pegawai-pegawai lain yang juga bertugas lah pada malam tu. Dan yang seorang ni sedang beronda. Dia terdengar yang Kak Yah ni terjerit kan. So dia pun dengan cepat-cepat buka pintu dan pergi terus berlari-lari pada mendapatkan Kak Yah ni lah. So dia pun nampak Kak Yah terdampar di lantai ruang depan bilik sel nombor 10 ni. Dia pun dapatkan Kak Yah dan cuba bantu Kak Yah ni lah. Dan seorang lagi pegawai cuba memulihkan Kak Yah dengan merenjiskan air ke muka dia lah. Kata biar orang sedar kan kalau orang pingsan macam tu. Dan seorang lagi pula membacakan ayat suci. Sampailah Kak Yah membuka mata. Dan sekali lagi, bila Kak Yah terbuka-buka mata dia terus terkejut. Dia terus menjerit lagi. Dan dia sebab terdampak pengawal-pengawal yang mengenung dia tadilah. Konon-kononnya dia masih lagi trauma dengan kejadian yang dia nampak Kak Chun tadi. Dia cuba menenangkan Kak Yah lah dengan memapah supaya Kak Yah ni boleh berdiri kan. Dan Kak Yah waktu tu dah tak mampu bersuara tau. Akibatnya terlalu takut, trauma waktu tu. Dia sekadar mampu menundingkan jari macam tu dan mengarah arah sel nombor 10 tu dan berulang-ulang kali cakap, Mak Chun, Mak Chun. Macam tu lah kata dia kan. So pegawai yang mengiringi Kak Yah waktu tu ke bilik pengawal. Sementara pegawai tu pula pergi ke sel nombor 10 untuk meninjau sama ada Mak Chun ada ke dalam sel nombor 10 tu, kata dia. Dan apabila dia pergi ke sana, of course lah, memanglah tak nampak apa kerana yang tadi tu bukan Mak Chun yang sebenarnya. Kemudian pegawai tu pula pergilah ke sel nombor 4. Dia pergi sel nombor 4. Dia nampaklah Mak Chun relax je, tengah baring, tengah tidur, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan fikir pegawai ni lah mungkin Kak Yah penat sangat agaknya ataupun mengantuk, dan itulah sebabnya dia ni terbayang yang bukan-bukan. Dekat bilik pengawal pula Kak Yah pun menceritakan kembali apa yang dia nampak, apa yang telah dilaluinya sebentar tadi. Dan beberapa orang pengawal pula yang pernah melihat Mak Chun berpindah daripada sebuah sel ke sebuah sel yang lain berkata lembaga itu sebenarnya bukan Mak Chun Kak Yah sebenarnya, tapi itu adalah hantu raya yang menyerupai Mak Chun tadi.
Dia buat macam tu, hantu ni buat macam tu untuk mengelirukan para pengawal tau. Dan tidak lama selepas kejadian tersebut, rayuan Mak Chun terhadap hukuman yang dikenakan terhadapnya telah pun ditolak. Maka pada jam 6 pagi pada satu hari Jumaat, Mak Chun ni pun dibawa keluar daripada sel nombor 4 ke tempat gantung dan telah pun digantung sehingga mati. Dan sebelum itu, dia ni sempat menjumpa para pengawal dan memberitahu mereka bahawa dia akan kembali. Orang kata untuk mengganggu kehidupan mereka-mereka yang berada dekat penjara Pudu. Dan seperti yang dijanjikan, beberapa minggu selepas itu terdengar satu jeritan yang amat menakutkan di bilik akhir panduan lelaki. Menurut apa yang dilaporkan ada langsui yang mengganggu panduan di sel masing-masing pada waktu itu. Dan para pengawal yang mendapat tahu akan hal ini berdasarkan itu adalah angkara Mak Chun. Tapi mengikut kata seorang ustaz mustahil Mak Chun dapat kembali ke dunia ini. Walau bagaimanapun, hantu raya yang dibela olehnya terus pun merayau-rayau di penjara Pudu. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda semua enjoy dengan kisah seram yang ini. Dan saya dapat kisah ni daripada satu buku. Dan kalau kata mengikut dakwaan buku ni adalah pengalaman daripada seorang pegawai penjara yang telah berkhidmat dekat penjara Pudu ni lebih daripada 30 tahun. Katanya ini adalah semua kisah benar. Jadi itu kata dia, bukan kata saya. Pada saya, anda nak percaya ataupun tidak itu terpulang pada anda, tapi yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih yang dah pun subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe daripada anda semua adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, banyak video-video yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.